Kita akan terus membincangkan untuk topik seterusnya, iaitu berkenaan dengan flexible education with soul, FlexS, akal dijentik, hati diusap, tingkah laku diubah. Dan bersama dengan kita bersama dengan Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Mateh, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa di Universiti Sultan Zainal Abidin UNISA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara permulaannya mungkin Prof boleh kongsikanlah berkenaan dengan FlexS, merupakan satu gagasan yang telah pun diperkenalkan oleh UNISA sendiri, dan sebagai permulaan apa yang dimaksudkan dengan FlexS sendiri? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana memberi ruang kepada Universiti Sultan Zainal Abidin untuk berkongsi pengalaman dalam usaha sama-sama untuk kita memantapkan pendidikan negara. Jadi berbalik kepada soalan Sofia tadi, apakah yang dimaksudkan dengan FLEX itu? Dia adalah merupakan akronim ataupun singkatan kepada Flexible Education with Soul, iaitu pendidikan anjal berteraskan jiwa ataupun pendidikan anjal berteraskan kerohanian. Konsep pendidikan anjal ini sebenarnya telah pun dipelopori oleh Islam sejak lebih daripada 1440 tahun dahulu. Dan kita lihat bagaimana sarjana-sarjana Islam sering mengungkapkan utulbu ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi dalam hal ini kita melihat konsep pendidikan minal mahdi ilal lahdi itu bukan hanya sekadar bermula daripada buayan dengan kita diajar untuk mengenal nama Allah dan 2 kalimah syahadah melalui azan dan iqamat, dan bukan hanya sekadar berakhir di dalam liang lahat dengan kita diperingatkan dengan konsep ketuhanan ataupun beberapa prinsip keimanan melalui talqin, malah dia merupakan suatu kontinuum yang berterusan, yang melalui pelbagai proses, yang melalui pelbagai tahap, sebagai contoh daripada bayi, kanak-kanak, remaja dan seterusnya. Dan dalam hal inilah kita melihat bahawa konsep pendidikan ini melalui dan merentasi perubahan masa dan lokasi yang pastinya menuntut perubahan pendekatan dan kaedah pendidikan yang kita sebut sebagai kelenturan dalam pendidikan. Itu yang kita katakan pendidikan ajal. Selain daripada itu, kita tidak boleh meninggalkan pendidikan sebegini bersendirian. Kita tidak boleh meninggalkan pendidikan ini kering dan gersang. Untuk melahirkan manusia yang berilmu, berada di atas fitrah yang mulia, maka kita perlu menggabungkan, memasakkan konsep pendidikan ini dengan konsep-konsep ketuhanan dan konsep-konsep keimanan. Dan perkara ini sebenarnya jelas dalam wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat wahyu ini menggabungkan, mengikat konsep ilmu dengan perlembangan keimanan. Contohnya Iqra, bacalah, dan diikat dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Iqra wa rabbukal akram. Jadi artinya pendidikan itu walaupun dia bersifat anjal, dia mesti digabungkan dengan konsep ketuhanan. Jadi dalam konteks UNISA, inisiatif membentuk Flexible Education with Soul ini atas kesedaran untuk membimbing para pelajar dalam berhadapan dengan cabaran Industrial Revolution 4.0. Maka kerana itu kita di UNISA telah mendapat kelulusan daripada Lembaga Pengarah Universiti pada 1999-2017 untuk melaksanakan gagasan Flex ini. Artinya, gagasan Flex ini di UNISA telah masuk tahun kelima dari segi pelaksanaannya. Itulah lebih secara ringkasnya. Alhamdulillah. Sebenarnya sistem pendidikan sedia ada wujud sejak 200 tahun yang lalu, dan kita boleh lihat bahawa ia tidaklah begitu mencerminkan keperluan sekarang disebabkan oleh perubahan suasana dan juga kehilangan sesuatu. Kerohanian itu yang kita bimbang telah hilang daripada sistem pendidikan sedia ada. Dan UNISA memperkenalkan gagasan FlexS dengan mencorak pendidikan yang berasaskan nilai dan juga sentuhan insani. Jadi pada pandangan Prof, bagaimana sebenarnya pendekatan gagasan ini dapat memastikan kelestarian pendidikan itu sendiri di UNISA? Baik. Terence, pertama sekali untuk menjawab soalan itu kita perlu mengenal pasti apakah objektif daripada pendidikan yang kita bangunkan.
Dalam hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman sebanyak 4 kali seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ya. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 129, kemudian surah Al-Baqarah ayat 151, surah Ali Imran ayat 164 dan surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi Allah berfirman sebanyak 4 kali dengan gaya bahasa yang berbeza tetapi membawa konten yang sama. Menunjukkan betapa pentingnya mafhum ataupun konten yang terdapat dalam ayat ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau saya boleh kongsikan. Silakan. Itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini ayat 2 dalam surah Al-Jumu'ah. Iaitu Allah berfirman, maksudnya dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang tidak tahu membaca dan menulis seorang rasul daripada kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yang menyuci mereka, yang mengajar mereka Alkitab dan hikmah, padahal mereka itu dahulu berada dalam sesuatu kesesatan yang nyata. Jadi para sarjana ketika memberi komentar terhadap ayat ini, sebagai contoh Syekh Majid Ihsan Al-Kailani dalam karyanya Tatawur Mafhum Nazariyat Tarbawiyah Islamiyah menjelaskan bahawa objektif pendidikan ini mesti berteraskan kepada 4 perkara. Iaitu yang pertamanya, pembangunan akidah yang sahih. Yang kedua, pembentukan syahsiah yang mulia. Yang ketiga, pembentukan pemikiran saintifik yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, anjuran bekerja secara tekun dan profesional. Dan kalau kita perhatikan, perkara ini juga disentuh oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi dalam karyanya Nahwu Tarbiyah Islamiyah Al-Hurrah. Jadi jelasnya ini perkara yang sangat penting dalam kita membangun sistem pendidikan. Maka kalau dikaitkan dengan gagasan Flex, bagaimana gagasan Flex ini dapat membangun pendidikan insan, maka kita menjadikan keempat-empat perkara ini sebagai tonggak ataupun objektif daripada gagasan Flexible Education with Soul. Dan untuk menjayakannya, kita di UNIZA telah memilih 4 teras. Itu yang disebut sebagai gaya hidup sejahtera yang lebih tertumpu kepada kesejahteraan hidup dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Dan kemudian kita ada teras yang kedua, hubungan insaniah, yang mana kita mendidik warga kita supaya menjalin hubungan yang lebih baik dengan sama ada komuniti universiti ataupun di luar, merentasi kurikulum dan co-kurikulum dan sumbangan komuniti. Dan yang ketiga, kita ada murabi unggul, iaitu suatu sistem yang kita bangunkan untuk mengangkat peranan penasihat akademik dan mentor-menti supaya mereka dapat dilatih supaya memimpin para pelajar untuk menjadi seorang yang mampu berdaya saing dan berhadapan dengan cabaran hidup. Jadi itulah pada saya sangat pentinglah, dan saya rasa saya perlu kongsikan sedikit. Ya, silakan. Dalam melaksanakan gagasan Flex ini, kita telah pun menerbitkan satu buku panduan. Kalau saya boleh kongsikan, ini di sini kita ada buku Flexible Education with Soul, yang mana kita jadikan dia sebagai satu panduan untuk pelaksana Flex supaya ia dilaksanakan secara terperinci, terancang dan sistematik. Dan kemudian selain daripada itu, dari segi modulnya, kita mempunyai 3 modul, yang mana kita telah pun menghasilkan satu modul, iaitu modul Mu'allim, yang mana kita juga akan menerbitkan 2 modul yang lain lagi, iaitu Mu'adib dan Murabi. Artinya, untuk memudahkan pelaksanaan Flexible Education with Soul ni, kita ada 4 dokumen. Iaitu yang pertama, buku panduan, itu Flexible Education with Soul Flex ini. Kemudian modul Mu'allim, dan akan diikuti oleh modul Murabi dan Mu'adib. Itulah saya rasa kalau saya boleh jawab soalan Terence tadi. Baik, kita kesetukan masa mungkin secara seimbas lalu bagaimana institusi ini boleh memanfaatkan gagasan ini supaya mengambil kira semua perbezaan agama yang mungkin wujud di dalam sebuah pertubuhan dan organisasi, kerana di UNIZA sendiri ada staf yang bukan Islam. Jadi bagaimana sebenarnya ia dilaksanakan secara harmoni? Okey, baik. Kalau kita lihat soalan ini biasa muncul merujuk kepada latar belakang Universiti Sultan Zainal Abidin yang merupakan kesinambungan pada Kolej Agama Sultan Zainal Abidin yang ditubuhkan pada tahun 1980. Kemudian dinaiktarafkan kepada universiti pada tahun 2006 sebagai Universiti Darul Iman Malaysia, dan kemudian bertukar nama kepada Universiti Sultan Zainal Abidin. Jadi kalau kita melihat kaki tangan UNIZA ni sebenarnya
Jumlah kaki tangan UNISA adalah seramai 2,166 orang dan daripada jumlah tersebut 35 orang adalah bukan beragama Islam. Kemudian kalau kita lihat dari bilangan pelajar pula, kita di UNISA mempunyai 13,755 orang pelajar, yang mana yang bukan beragama Islam adalah seramai 455. Artinya staf 1.6% dan pelajar 4.11% bukan beragama Islam. Tapi bila kita melaksanakan gagasan Flex ini, kita mengambil kira bahawa ini adalah merupakan ruang untuk kita membangun masyarakat di atas dasar saling percaya, mempercayai satu sama lain dan membina negara bangsa berdasarkan perkongsian nilai murni. Jadi saya boleh katakan secara mudahnya bahawa apabila kita melaksanakan gagasan Flex, kita berkeyakinan bahawa nilai-nilai murni itu adalah merupakan nilai sejagat yang boleh diterima oleh pelbagai pihak. Dengan kata lain, pelaksanaan Flex di UNISA akan mengambil kira sensitiviti non-Muslim dan kita akan mengajak mereka bekerjasama. Malah sebenarnya kita telah mengadakan dialog dan merancang beberapa aktiviti di bawah kerangka Flexible Education Wiso dan mereka juga mempunyai jawatan kuasa mereka sendiri. Baik, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia membincangkan satu isu yang mungkin akan menjadi sebenarnya satu roadmap untuk digunakan oleh universiti-universiti lain yang mempunyai niat yang sama. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih kembali.